Hai, Assalamualaikum. Dalam video ini, saya ingin berkongsi uh, tentang ada satu isu penggunaan GC, penggunaan Google Classroom khusus untuk peperiksaan. Dalam aspek ini, tumpuannya adalah kepada IPG lah. IPG kerana kita menggunakan GC sebagai satu platform untuk peperiksaan, dan bila kita nak gunakan peperiksaan ini sebagai platform peperiksaan, maka kita perlu jaga dari sudut kesahan dan juga kepercayaan peperiksaan tadi. Okey, apa yang saya nak kongsikan pada dalam video ini adalah ada sedikit isu walaupun sedikit tapi isunya jadi besar. Yang saya temukan ada masalah dari sudut kesahan dan kepercayaan pemeriksaan skrip jawapan. Kerana isunya ialah skrip pemeriksaan pelajar, skrip periksa pelajar itu selepas disubmit, dan kita sebagai pensyarah dan pemeriksa selepas kita semak itu, walaupun kita menggunakan kami, kita gunakan apps kami itu, ataupun bagi mereka yang menggunakan tab ataupun iOS, iPad ke misalnya, dia boleh menimbulkan selepas disemak itu, skrip yang disemak itu yang sudah berubah menjadi bentuk PDF itu sebenarnya boleh dilihat oleh pelajar. Ini adalah menjadi satu masalah lah. Mungkin boleh menimbulkan aspek dari sudut kesahan tadi. Itu jadi isu. Baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, GC yang kita ada sekarang ni, GC bagi peperiksaan, bagi contohlah saya ambil ini adalah GC peperiksaan yang saya sendiri kendalikan sebagai ketua pengawas dan juga pemeriksa. GC ini, saya tunjuk GC ini adalah GC yang create, yang dicipta ownernya oleh UPP, Jadi bila owner UPP, kita sebagai seorang co-teacher dalam ni, sebagai teacher dalam tu adalah sebagai co saja, sebagai co-teacher, sebab dinamakan sebagai co-teacher. Jadi owner sebenarnya adalah UPP. Jadi bila owner UPP, ada perkara yang menjadi limit kita sebagai seorang co-teacher dalam tu. Ada limit kita, yang hanya boleh dibuat oleh UPP. Tapi dalam konteks ini, UPP saya yakin tak mampulah nak buat untuk keseluruhan DC yang dikendalikan oleh pensyarah tadi, sebab dahlah pelajarnya ramai kan, jadi tak boleh buat. Jadi saya tunjukkan apa yang kena buat, apa yang kita kena buat. Sebenarnya saya ada satu plan A. Plan A tu kalau kita owner, contohnya kita owner bagi GC kerja khusus, GC yang kita buat kerja khusus kan, yang kita buat GC pengajaran kita, dan dalam tu ada kerja khusus, itu adalah kita sebagai owner, pensyarah sendiri sebagai owner pada GC. Tapi masalah sekarang ini ialah GC yang peperiksaan ini kita bukan owner, kita hanya co. Jadi ada limited setting yang kita tak boleh buat. Jadi rasanya tak logik lah kalau kita nak minta UPP yang buat dengan dengan jumlah pelajar ramai, kelas yang banyak begini. Rasa tidak efisien lah untuk UPP yang buat. Jadi plan B nya apa yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan ialah, saya tunjukkan satu persatu nanti apa plan B nya.
isunya tadi, isunya tadi, saya nak bagi tahu isunya tadi, kalau dalam plan A, kalau plan A tu, so kita sebagai owner, kita boleh remove sahaja pelajar tadi. Okay, kita boleh remove pelajar daripada, kita boleh remove dan kita boleh cut, kita boleh restrictkan folder, bukan folder, dokumen, dokumen skrip jawapan yang disubmit kepada kita. Kalau kita owner, kita boleh remove pelajar itu sebagai editor bersama kita, sebagai viewer dalam dokumen itu. Tapi oleh sebab kita bukan owner, kita hanya teacher, jadi saya cadangkan kita terpaksa buat plan B. Okey, apa plan B-nya? Okay, apa plan B tu saya akan tunjuk nanti. Cuma saya nak tunjukkan dulu aspek ataupun perkara yang menjadi isu tadi. Baik, saya nak tunjukkan ya. Baik, katakanlah ini ini DC peperiksaan, ni kertas saya. Okey, saya tak nak kacau kertas orang lain, dan saya juga tak nak kacau kelas orang lain. Saya ambil kelas saya saja. Okey, kelas saya saja. Dan dalam GC ni saya telah masukkan saya telah masukkan watak saya yang kedua sebagai main peranan. Saya masukkan watak saya sebagai seorang pelajar. Okey, ni adalah GC pelajar, ini adalah GC pensyarah. Kemudian GC ni adalah GC saya sebagai seorang pelajar yang jadi watak pelajar lah, supaya tuan-tuan dan puan nampak view pensyarah dengan view pelajar, dan apa view pelajar yang kita boleh nampak. Baik, baik, saya terus buka dalam ni. Ini saya sebagai pelajar, apa view dia. Okey, ini GC sebenar. Ini adalah GC sebenar peperiksaan. Saya ambil kertas saya sendiri supaya tak kacau, tapi insya-Allah tak akan mengganggu lah, tidak akan mengganggu, sebab saya terpaksa tunjuk yang sebenar ni, yang realnya, supaya tuan-tuan nampak. Okey, baik, ini yang pelajar nampak. Okey, ini adalah paparan pelajar. Ini akaun, ini adalah akaun saya sebagai pelajar. Ini akaun ni saya sebagai pelajar yang telah pun tadi dimasukkan di sini. Okey, ini adalah ini ni yang handed ni pelajar sebenar kita, dan yang assign satu lagi yang tak hantar tadi tu, ni yang belum hantar tu adalah saya lah sebagai watak dalam ni. Okey, kita buka tengok. Baik, ini adalah paparan pelajar. Macam mana pelajar buat? Okay, ini yang saya perlu tunjuk dulu supaya tuan-tuan dan puan-puan faham. Okay, pelajar bila dia dapat soalan ni, dia akan buka. Okey, dia akan buka. Ini adalah soalan. Okey, ini adalah soalan, dan ini adalah buku jawapan. Okay, yang ini adalah buku jawapan yang pelajar dapat. Okay, pelajar dia kena klik sini dulu. Dia kena klik terlebih dahulu. Okay, pelajar kita ni ada dua tindakan yang pelajar buat. Okay, ada, tapi tak semua pelajar ini buat kedua-duanya. Okay, tindakan pertama dalam menjawab soalan peperiksaan, pelajar bila dia buka saja sini, bila dia klik sini, dia akan dibawa ke Google Docs. Okay, ada sebahagian pelajar kita, dia hanya menjawab di Google Doc ini, dia terus jawab. Itu adalah yang sebaiknya. Okay, yang sebenarnya Google dia galakkan begitu, dan pelajar terus jawab sini. Okay, tapi ada segelintir lagi pelajar, dia tak jawab kat sini. Dia tak jawab. Mungkin ini adalah datang daripada inisiatif dia sendiri, atau mungkin daripada galakan daripada pensyarah. Sebenarnya tak salah, tak ada satu kesalahan. Semua ada pro dan con dia masing-masing lah. Baik, saya tunjukkan dulu situasinya. Okay, ada pelajar dijawab kat sini, direct di sini, dan selepas dia jawab, selepas jawab semua ni, dia akan terin saja di sini, selesai. Selesai. Tapi ada pelajar type B, type
A pelajarnya dia jawab kat sini terus, kemudian dia turn in. Okay. Type B pelajarnya ialah dia akan download terlebih dahulu. Okay, saya tunjukkan dia download bentuk Word, dia bentuk ni, dia download ke dalam bentuk Word. Okay, ini ramai pelajar kita buat, pelajar saya pun ada macam ni. Okay, baik, selepas pelajar itu download, okay, dia akan jawab dulu dia secara offline dalam bentuk Word. Bagi contoh, okay, dan dia akan jawab, dia beri jawapan sini. Okey. Pelajar ni selepas dia menjawab dalam bentuk offline, okey, dia save, kemudian mereka akan terlebih dahulu export. Okey. Mereka akan export ke bentuk PDF. Okey. Dia akan export dalam bentuk PDF. Okey. Ini adalah jawapan pelajar tadi dalam bentuk PDF. Okay. Selepas selesai ni, mereka akan upload ke dalam GC mereka tadi, GC peperiksaan. Dia add ini dan dia upload. Sini. Okey. Baik. Selepas selesai dia mereka upload, dia akan turn in. Okey. Turn in in. Okey. Baik, selepas turn in, itu selesai. Baik, kalau sekarang ni kita lihat pula paparan pensyarah. Okey. Tadi Load sekejap. Okey. Okey, dah ada 16 dah. Okey, gini. Inilah bentuk apa yang pelajar hantar. Kita boleh tengok di sini. Okey. Baik, selepas pelajar hantar ni, maka kita akan mula buat semakan. Okey, tengok sini. Ini yang pelajar buat tadi, yang mereka upload, yang dia upload, dia sudah upload dalam bentuk PDF. Okey. Baik, pelajar ni selepas dia upload dalam bentuk PDF, dah kita buka dalam GC kita untuk membuat semakan. Biasanya kita akan terus buat semakan di sini. Biasanya kita akan terus buat semakan. Kita klik di bahagian kami ini, di kami extension untuk kita buat semakan. Okey. Semak, dah kita semaklah. Semak macam biasa. Kita semak semak dan save, ataupun kita boleh save lagi sekali. Okey. Jadi, selepas kita semak, selesailah kan? Okey, selesai. Tapi kita cuba tengok pula dari sudut pelajar. Kita tengok dalam view pelajar. Ini akaun pelajar view pelajar tadi. Kita lihat. Nampak maksudnya apa yang kita semak tadi sebenarnya pelajar boleh nampak. Pelajar boleh lihat apa yang kita semak. Apatah lagi kalau kita masukkan markah. Contohlah kalau saya masukkan markah sini. Contohlah dulu. Okey. Save. Okey. Buka balik sini. Okey. Nampak Pelajar boleh lihat. Inilah isunya. Di sini isunya. Baik. Isunya di sini kan. Kenapa pelajar masih boleh lihat? Kenapa pelajar boleh lihat? Okay, adakah kerana kita tidak melindungi atau restrict folder tadi? Baik. Tuan-tuan dan puan, kita tengok balik. Saya buka balik ini di bahagian GC di sini. Okey.
folder ini pelajar boleh lihat. Okey, folder di sini ni adalah folder GC. Folder GC folder GC peperiksaan tadi. Folder ni okey, ni foldernya folder ni sebenarnya kita berkongsi dengan pelajar. Kita berkongsi dengan pelajar, tapi perkongsian kita tu ada limit untuk kelas dia saja dan dia saja yang boleh lihat. Kalau ini adalah paparan pensyarah. Baik. Manakala paparan pelajar, kita tengok ini adalah paparan pelajar. Mereka pun ada kelas drive folder ni pun dia boleh lihat. Bila kita klik sini kita tengok nampak? Semua apa yang pelajar jawab tadi keluar di sini. Keluar sini. Pelajar ni boleh tengok. Tengok ini yang saya semak tadi kan. Ini yang pensyarah dia semak tadi keluar ada dalam folder pelajar. Maksudnya tapi pelajar tak nampak file-file lain sebab dia sudah di restrict. Tapi kenapa masih nampak ini? Kenapa masih nampak ini? Kenapa masih nampak? Kerana ini adalah hak milik pelajar. Pelajar yang upload masuk. Selepas dia download, ini yang kita kongsikan kepada pelajar dalam soalan tadi, buat tadi. Dan ini adalah apa yang kita semak, masih ada dalam ni. Jadi pelajar cuma nampak inilah. Dia tak nampak, walaupun tak nampak dengan file-file lain, file pelajar lain dia tak nampak, hanya dia nampak file dia sahaja. Baik. Jadi di sinilah bermulanya isu ini. Inilah bermula isu apabila kita kita mungkin secara tak sedar perkara ini berlaku. Baik. Jadi bagaimana kita nak buang itu? Ini yang kita perlu tahu, macam mana kita nak buang pelajar daripada folder ni ataupun daripada file ini. Baik. Oleh sebab GC ini adalah GC yang dimiliki ownernya adalah UPP. Jadi kita sebagai pensyarah, kita tidak dapat akses secara full untuk membuang pelajar ataupun kita nak remove pelajar daripada GC ini. Bukan daripada GC, kita tak boleh remove daripada shareholder ataupun sharing pelajar tu. Kita nak remove daripada file ataupun dokumen yang dihantar. Seperti ini kita tak boleh nak buang pelajar. Kalau kita lihat di sini, contoh saya tunjuk kenapa sekadar tak boleh buang. Tengok ini. Ini saya sebagai pensyarah, pensyarah, co-teacher. Bila kita tengok sini dan kita buka share ni, nampak tak boleh buat apa-apa. Yang ada cuma adalah UPP saja sebagai owner, sebagai owner dalam ni. Ini nampak kita masih kongsikan ini. Ini yang bentuk kongsi tadi. Ini bentuk dikeluar EDD ni sekerana saya gunakan akaun tadilah pelajar saya tadi. Pelajar tu yang saya sebagai pelajar tu adalah EDD. Jadi maksudnya saya berkongsi dengan pelajar tadi. Okey. Yang inilah yang kita kena restrictkan di sini. Baik, kalau baik, kita tengok bila kita restrictkan apa jadi? Kita restrict kita restrict, kita lihat apa jadi bila kita restrict. Sekarang kita dah restrict. Kita tengok balik akaun pelajar tadi. Duduk dulu. Okey, teman-teman tengok walaupun sudah restrict, pelajar masih boleh lihat.
Kenapa pelajar masih boleh lihat? Kerana ini adalah file dia. File yang dia yang kongsikan kepada kita. Ni, file yang dia kongsikan kepada kita. Bukan kita kongsikan pada dia. Kita cuma kongsikan ini tadi. Kita kongsikan ini. Ni walaupun kita dah restrict, kita masih nampak. Jadi, kita tidak dapat buang. Kita sebagai co-teacher tak dapat buang. Kita tak dapat buang pelajar daripada ini. Tapi kalau kita owner DC, kita boleh buang. Okay, saya tunjukkan sedikit supaya tuan-tuan boleh nampak apa jadi bila kita sebagai owner. Bila kita sebagai owner, baik saya tunjukkan. Okay. Okay. Saya ambil okey ni. Ini adalah GC yang saya cipta. Saya yang cipta, saya owner. Saya cipta, saya owner. Okey. Jadi ini berlaku bagi GC pengajaran kita. Kita sebagai owner, dan dalam GC itu ada kerja khusus kan. Kerja khusus itu adalah kerja khusus di dalam GC yang kita sebagai owner. Ini kita boleh buat. Kita boleh buat. Macam mana kita boleh buat? Okay, baik. Sekarang ini kelas ni. Saya letakkan soalan juga. Baik, kemudian saya buka GC pelajar ini. Saya sebagai pelajar, watak saya yang kedua sebagai pelajar. Okey. Okey. Right. Nah, katalah saya upload jawapan tadi. Sama upload jawapan tadi. Ini situasi yang sama semuanya. Perbezaannya dari sudut pemegang akaun. Siapa yang akaun pemegang tadi? Siapa yang pemegang owner kepada GC tadi? Baik, kemudian pelajar itu ter-in. Okey. Selesai. Baik, saya buka balik. Ini saya sebagai owner. GC kelas demo ni, GC kelas demo ni adalah saya sebagai owner. Okey, baik, pelajar dah hantar dah handed. Okey. Alright. Ini jawapan pelajar. Baik. Yang ini kalau kita buka dan kita semak macam tadi juga. Kita semak macam tadi. Sama juga dia jadi. Okey. Dan pelajar pun boleh nampak perkara yang sama. Okey. Save nampak. Okey. Pelajar pun boleh nampak perkara yang sama. Pelajar boleh nampak. Tapi ini kalau kita sebagai owner daripada sini kita boleh terklik sini, kita buka ke sini. Ni kalau kita owner kalau kita owner, klik situ, kemudian kita ambil di button titik 3 ni, klik share. Nampak baik. Kita sebagai owner, nampak? Ni kita sebagai owner. Tak ada masalah lah. Kalau yang kerja khusus tak ada masalah sebab kita yang owner kepada GC tadi. Tapi untuk perusahaan kita bukan owner, UPP yang owner. Okey, ini adalah pelajar. Ni pelajar. Dia pelajar. Pelajar ni dia bentuk viewer. Jadi bila kita owner, kita boleh buang ni. Sebab dia ada komentar, editor dan make owner, dan kita boleh remove pelajar. Kita boleh remove pelajar. Remove, satu kita remove, dua tindakan kita kena buat. Ni kalau kerja khusus. Okey. Satu lagi ialah kita restrictkan pelajar tadi. Kita restrictkan bukan pelajar, kita restrictkan dia punya domain dia.
Domain dia. Kalau pelajar kita domainnya ialah e-pembelajaran lah. E-pembelajaran. Okey. Kita restrictkan. Selepas restrict, ini settle. Okey, kita dah buang pelajar, kita done, settle. Baik. Apa jadi? Sekarang kita tengok. Kalau kita dah buang, kalau kita owner, kita boleh buang. Apa akan jadi kepada pelajar? Dan pelajar buka balik dia punya GC dia, nak tengok semula kertas ujian dia. Nampak dia keluar macam ni. Tadi dia boleh buka. Yang ni bila dia klik pun dia tak boleh buka lagi. Jadi dia kena request access. Dia kena request access untuk pelajar untuk nak tengok balik file tadi. Tapi tak gunalah kan. Akan dia nak request ataupun takkan kita nak bagi balik dia lihat. Okey. Jadi itu yang berlaku. Itu boleh dibuat sekiranya kita owner. Tapi isunya sekarang kita bukan owner kepada file ini. Kita bukan owner kepada DC ini. Itu yang menjadi masalah. Jadi saya kira UPP tidak akan mampu untuk nak buat ini satu persatu bagi setiap skrip pelajar. Tak logik. Mati kering lah UPP nak buat. Tak mungkin berlaku. Jadi itu yang kita kena buat langkah ataupun strategi B, yang plan B yang saya cadangkan ini. Mungkin yang bukan yang terbaik, mungkin yang ini bukan yang terbaik, tapi setakat inilah yang mampu kita buat. Apa yang saya akan tunjukkan nanti. Kita terpaksa buat begitu. Yang plan B. Ini plan A. Plan A ni kita boleh buat sekiranya kita owner. Contohnya dalam pemeriksaan kerja khusus, kita owner kepada GC pengajaran itu. Sebab kerja khusus berada dalam GC kita. Itu kita boleh buat. Dari dengan plan A ni kita boleh buat. Tapi untuk ini, untuk pemeriksaan untuk pemeriksaan ini kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Baik. Itulah perkaranya. Kalau kita ingat balik ini akan jadi ginilah. Itu kalau kalau kita nak buang dua-dua ni pun boleh. Misalnya kalau ini kita pun buang juga. Ni. Ini pun boleh kita buang. Kita buang. Pelajar tak boleh akses. Kita buang sini, klik share. Nampak Kita buang pelajar. Kita remove dulu. Save. Remove, dan ini pun kita restrictkan. Kita restrict. Itu restrict, ni pun okey, kita buat. Dan baik. Ini bila buat macam ni, kita tengok saya refresh balik. Tengok dia akan keluar macam ni. Jadi pelajar tak boleh akses kalau kita owner lah. Sekarang masalahnya kita bukan owner. Jadi bila kita bukan owner, apa yang kita kena buat? Itulah yang plan B yang saya cadangkan ini. Baik, untuk plan B ni kita tengok macam mana cara nak buat. Ni tak boleh elak lah. Yang ini kita tak boleh nak elak dah. Kita tak mampu nak buat yang ini. Kita tak mampu nak buat plan A tadi. Kita tak mampu, jadi kita kena buat plan B. Untuk plan B, macam mana kita nak buat? Inilah perkara yang itu terpaksa kita buat. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, buka terlebih dahulu DC peperiksaan kita tu, DC peperiksaan kita, dan buka di Classwork, klik di Classwork. Kalau tuan-tuan tengok di Classwork ni, di Classwork kita sudah bahagikan mengikut kelas. Ini macam saya dah arrangekan sebagai saya dah arrange sebagai ketua pengawas masa kelas ini. Saya arrange, saya pisahkan mengikut kelas. Ini soalan untuk kelas BN1, 2, BN3, BN4 dan BN5. Dan soalan ini hanya dipaparkan. Kalau ini bentuk paparan kita, paparan pensyarah, akan nampak semualah.
kita setting lah ni setting ni hanya dipaparkan kepada ni kepada pelajar yang kita nak saja. Okey, pelajar mengikut, kita tengok ni pelajar ni semualah kita bukannya kepada all student tapi paparan kepada kelas yang terlibat saja. Okey, jadi okey, jadi apa kita kena buat? Plan B. Okey, plan B nya ialah kita klik dulu. Okey, ini langkah pertama langkah kedua lah. Langkah pertama kita buka GC soal, langkah keduanya kita buka kelas drive folder. Buka ini kelas drive folder. Baik, kalau tengok di sini paparan ni disebabkan saya sudah pisahkan mengikut topik. Okey, ini adalah topik ini adalah topik 1, topik 2 ni topik kelas BM1, topik kelas berapa. Jadi kita tengok sini. Okey, ini kelas mana. Jadi apa yang kita perlu buat ialah pertamanya pilih kelas kita dulu. Setiap orang pensyarah yang ada dalam GC itu sebagai pemeriksa, cari folder kelas masing-masing. Okey, contoh ini saya nak cari kelas saya, kita terpaksa buka dululah. Ini kelas saya BM5. Okey, ngam. Okey, ini kelas saya. Jadi apa yang kena buat ialah ini kelas saya okey, kita klik sini, kita klik kelas ni, kita klik folder ini, kemudian klik kanan, pilih download. Okey, kita pilih download. Kita kena tunggu dululah, dia akan zipkan semua file yang terkandung dalam tu. Okey, right. Okey, sekarang dia dah selesai dah. Okey, dah selesai zip. Kita buka. Jadi okey, dia zip tak, kemudian kita klik untuk unzip, double klik untuk unzip, extract. Ini kalau tuan-tuan tak ada ni kena download dululah, kena install dulu kalau komputer lah. Biasanya semua komputer dah ada dah apa tu app untuk unzip extract file ni. Okey, extract dan boleh pilih lah nak letak kat mana-mana. Okey, contohnya saya pilih dulu, saya letak di desktop lah. Desktop. Okey, ada tu. Okey, ni dah ada ini dah ada. Kalau kita buka, okey, nampak okey, dah ada semua dah. Semua skrip pelajar kat sini. Dia terus akan extract dia akan convert. Kalau pelajar itu buat dalam bentuk doc, kalau pelajar hanya menjawab dalam bentuk doc, dia akan terus convert ke dalam bentuk words. Kalau pelajar itu dah buat dalam bentuk PDF, dia tak export lah, dia tidak convert lah. Masa dia terus download pun dalam bentuk apa itu PDF. Tak ada masalah itu. Baik. Bila dah selesai ini, kita buka balik, kita kena pergi ke drive kita. Buka ke kita buka Google Drive. Buka balik Google Drive kita. Okey. Kita buka Google Drive kita. Kemudian okey. Lepas buka Google Drive, apa yang kita kena buat ialah kita track saja. Drive mana? Kalau kita buat folder, contohnya kalau tuan-tuan nak buat folder lah. Saya cadangkan create satu folder dulu. Create satu folder dulu. Ataupun okay, folder, create satu folder. Okey, satu folder.
Alright, ni folder tu. Kemudian ni foldernya. Foldernya kemudian kita drag saja. Ini kita terus drag masuk dah. Masuk. Kita tunggu dia habis dulu. Right, selesai. Dalam tu. Okey. Semua dah ada. Dia dah ada dalam ni. Apa yang kita kena buat seterusnya ialah kita perlu share lah. Kita perlu share folder ni. Perlu share folder ini. Ni folder ni share kepada, kita kena share kepada UPP. Share pada UPP. Okay. Untuk dan bagi notis lah sikit dan jadikan sebagai editor jugalah. Kita jadikan UPP sebagai editor. Okey, ini saya dah bincang dengan UPP dan dia disarankan dan klik saja send. Klik send supaya ada sharing lah bersama dengan UPP. Okey, begitu. Right. Baik, apa yang kita kena buat selepas kita buat ni, selepas kita dah masukkan skrip semua ni dalam folder tadi, folder ini kita perlu setting terlebih dahulu dari sudut sharing je. Okay, kita klik kanan, ambil share, kemudian di sini tadi saya terlupa sekejap, minta maaf. Kita dah sharing tadi dengan UPP. Ini kita kena ubah terlebih dahulu yang ini kita kena tukar kepada restricted. Tukar kepada restricted. Okey, betul tu tukar restricted dan done. Okey, baik, itu yang kita perlu buat untuk melindungi folder ini daripada dah keluar lah. Itulah. Okey, dah selesai di sini. Okey, jadi bagaimana kita nak menyemak? Kita nak buat semakan, boleh direct daripada sini. So sekarang ini sudah selamat, insya-Allah. Sudah selamat, insya-Allah. Jadi tak perlu buka DGC, kita klik sini. Klik folder kita tu dan pilih pelajar. Kita boleh pilih pelajar. Kalau pelajar tu buat direct, misalnya kalau pelajar tu dah buat dalam bentuk PDF macam ni, open with, kita klik open with, ambil kami. Open with, ambil kami. Okey, jadi kita teruskanlah pemeriksaan kita seperti biasa. Semak je lah saja dan bagi markah. Begitu saja buat. Okey. Baik. Okey. Kalau skrip itu masih lagi pelajar itu jawab dalam bentuk Word tanpa ada PDF je. Okey. Ni sedikit berbeza. Okey. Kalau pelajar buat dalam bentuk Word dalam bentuk PDF, dalam bentuk dot, dia akan jadi bentuk Word. Okey, di sini adalah bentuk Word. Jadi kalau kita klik, kalau kita dah berklik, dia tak boleh nak semak dengan kami. Jadi kita kena pergi sini, pergi ke file ni. Ini kalau pelajar tu tak menjawab dengan PDF, dia tidak convert pada PDF, dia jawab direct saja di situ. Jadi kita klik sini, klik kanan di file. Kalau PDF, kita klik dulu dan kita open with. Boleh
Tapi kalau ni kita klik kanan, open with di sini, terus dan kita buka dengan kami. Kita buka dengan kami. Okey. Lepas buka dengan kami, ini kena buat dulu. Okey, kena convert. Dia kena convert dulu. Sebab kami hanya boleh disemak dengan menggunakan PDF. File yang berbentuk PDF. Bentuk Word dia tak boleh semak. Jadi kita terpaksa convert. Ini terpaksa ambil masa lah sedikit. Terpaksa itu saya kata tuan-tuan tadi, terpaksa buat. Nak tak nak terpaksa buat. Okey. Baik, sekarang dah jadi bentuk PDF. Jadi kita pun bolehlah semak seperti biasa. Selesai. Okey. Ini. Right. Okay, save. Yalah. Taklah. Okey. Kita tengok apa ada tak dalam ni. Okey. Itulah. Okey. Sebab dia ni dia save di PDF. Bila dalam Word dia masih dalam bentuk PDF. Dia save dalam PDF. Dalam ni tak ada Dia tidak ada dalam ni. Kita cari pun memang tak ada yang kita semak tadi. Kita kena buka balik. Yang ini kita buka balik dan dengan kami untuk melihat ini. Untuk kita lihat. Okey. Kita tak perlu convert dah. Cumanya kalau tuan-tuan nak yang ini, nak yang kita semak tadi, kita terpaksa download. Kita kena download dulu. Okey. Kita boleh download, kita boleh export ke dalam Google Drive kita. Okey. Kita export yang ini. Ni dan kita export. Kita export ke Drive terus Drive. Okey. Dan dia dah masuk dah dalam ni. Okey. Nampak dalam folder kita ni dia sudah ada dalam bentuk ni. Kalau keluar kami export tu maksudnya yang kita export tadi. Lepas habis semak kita export. Okey. Jadi itulah yang kita kena buat. Terpaksa nak tak nak lah bunda kita kena buat juga kan, demi kerja buat kita menjadi lebih baik insya-Allah, dan demi keabsahan dan kepercayaan, dan supaya kita tidak dipersoalkan kiranya di audit ke apa semua. Okey. Harapnya kita tidak dipersoalkan lah. Itu yang saya cuba nak bantu dengan melalui video ini. Agak panjang tapi terpaksa. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan teliti balik langkah demi langkah apa yang saya tunjukkan ini. Dan saya harap tuan-tuan boleh faham kenapa perlu buat begitu. Mungkin ada sedikit rasa resah kerana banyak perkara yang kita kena buat, tapi itulah yang terpaksa kita buat. Okey, ini yang saya cuba bantu rakan-rakan pensyarah semua supaya kita sama-sama kita boleh meningkatkan kualiti kerja buat kita ini. Okey, saya harap video ini boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan membuat langkah tadi. Kalau perlu pertanyaan atau mungkin tak faham mana-mana, nanti boleh cuba hubungi saya balik untuk saya kongsikan semula lah kalau ada yang tak faham. Okey, rasa itu saja kali ini. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.